Ramai yang salah faham. Oh, MCA ni dia ni pembangkang ke kerajaan. Isu itulah yang digunakan oleh DAP untuk mempengaruhi pemikiran mereka. DAP ni kaki cucuk lah. Itu memang itu adalah kepakaran mereka. Kalau pembangkang mengeluarkan statement yang tidak bertanggungjawab menyentuh 3R, sebagai kerajaan kamu boleh ambil tindakan. Tetapi kalau kamu kerajaan yang berbuat tindakan ini dan tak ada tindakan dikenakan atas kamu, rakyat akan pertikaikan. Tanya kenapa ada selective prosecution. So cucuk cerita ulas cakap orang kita. Tapi jangan cucuk bagi orang marah. Bermula pada 2008 dipanggil tsunami Cina. Kemudian pada 2013 PRU 13 diwawarkan, ditayang di surat khabar semua. Apa Cina nak bila peratusan pengundi Cina tidak memihak kepada kerajaan. 2014 sudah menjadi tsunami Melayu dan Cina kekal untuk memihak kepada pembangkang, menyebabkan tumbangnya Kerajaan Barisan Nasional pada PRU 14 sehingga PRU 15 masih lagi kekal Cina bersama Kerajaan Pakatan Harapan. Jadi sekarang ni dah mula bunyi Cina berkata ekonomi dulu lagi baik daripada sekarang. Pengurusan ekonomi, makna kata dia memuji zaman Datuk Seri Najib Razak menguruskan ekonomi negara. Jadi apa yang Cina nak sekarang ni? Apa yang Cina nak kita pun sendiri tak faham sekarang. Sebagai orang Cina, mungkin Neo boleh jelaskan sikit bagi pencerahan kat kami ni. Senang saja. Cina ni dia nak keamanan, kesejahteraan dan kestabilan. Ya. Apa maksud saya ni adalah Cina sebenarnya dia hanya mahukan urus takbir, sebuah kerajaan yang mempunyai urus takbir yang baik, ya, boleh mengurus selia ekonomi negara dengan baik. Dasar-dasarnya memberi faedah kepada sektor swasta kerana kebanyakan Cina ni terlibat dalam sektor swasta secara langsung, ya, sama ada sebagai perniaga maupun tokoh korporat. Maka apa yang mereka lihat adalah apabila sebuah kerajaan tidak mampu, ya, memperjuangkan kelangsungan hidup mereka, maka mereka mula beralih, ya, sokongan kepada pihak yang menjanjikan, ya, manifesto yang lebih baik. Namun apa yang saya nak tekankan sini adalah perubahan ataupun peralihan sokongan Cina terhadap Barisan Nasional ini sebenarnya dia bermula sebelum PRU 12 lagi. Apabila kita lihat PRU 11 dan 10 iaitu di tahun 99 dan 2004, Barisan Nasional terlalu kuat sehinggakan DAP hanya menangi beberapa kerusi sahaja. Dan kita pernah lihat Tan Sri Lim Kek Siang, Lim Guat Eng pernah kalah dalam PRU. Tetapi apabila kita terlalu kuat, Barisan Nasional terlalu kuat, itulah wujudnya perebutan dalaman, perpecahan dalaman tu menyebabkan keretakan tu, kepincangan itu dapat dihidu oleh pembangkang pada masa itu, iaitu PKR dan DAP dan PAS. Ya, gabungan mereka berjaya mencipta dinamika politik baru dan memberikan harapan baru kepada rakyat untuk menukar cita rasa. Dan pada masa itu, apabila kalau kita ingat lagi, ada beberapa individu dalam UMNO yang cuba mencabar, ya, yang menyatakan Cina ni pendatang dan sebagainya. Ini mulalah Cina merasakan mereka begitu kecewa dan sakit hati apabila sokongan mereka ya kepada Barisan Nasional, khususnya, ya, kepada pemimpin-pemimpin UMNO, tetapi akhirnya mereka digelar pendatang menyebabkan mereka mula marah terhadap Barisan Nasional. Itu adalah permulaan bagi saya, dan kita dapat lihat manifestasi kemarahan itu pada PRU ke-12 apabila 2008 Cina mula, ya, melemparkan ataupun memberikan sokongan mereka kepada Pakatan Rakyat pada masa itu, apabila kita dapat gabungan DAP, PAS dan Keadilan. Dalam masa itulah DAP, pemimpin-pemimpin DAP mula bermain, ya, sentimen. Pada awalnya main sentimen, MCA tak boleh menjaga kepentingan orang Cina,
MCA membiarkan UMNO memijak kepala orang Cina dan sebagainya. Ya, mereka mula bermain sentimen sebegini. Dia cucuk. Ya, so itulah yang menjadi penyebab kepada mulanya peralihan sokongan. Ya, dan apabila datangnya pada 2014, 2013 maaf, iaitu PRU yang ke-13, sekali lagi pembangkang membawa isu yang lebih bersifat ekonomik, ya, bersifat pentadbiran, ya, di mana mereka mula menyerang pemimpin kita, ya, di Kerajaan Barisan Nasional pada masa itu dengan isu-isu rasuah dan sebagainya, yang menyebabkan China lagi marah sebab mereka mahukan good governance. Itu memang dalam bagi saya lah, masyarakat Cina ni kita memang mahukan good governance, ya. Itu yang memang dapat menusuk hati pengundi-pengundi Cina ini, yang menyebabkan mereka memang tetap pendirian dengan awal merasa terguris kerana sentimen perkauman, sehinggalah ke amalan rasuah yang dikaitkan dengan Barisan Nasional. Maka Cina, semakin ramai Cina yang mula hilang keyakinan terhadap Barisan Nasional, khususnya kepada wakil-wakil dari MCA yang dikaitkan bersama dalam Barisan Nasional. Dan trend itu berterusan sehingga ke PRU ke-14 dan sehingga ke sekarang. Sebab tu kita nampak ada polarasi kaum di situ, kerana Cina, pihak DAP dia tahu nak bermain dengan sentimen yang boleh menguasai emosi dan juga pemikiran orang Cina. Sebenarnya Cina ni bukan resis. Cina ni cuma dia terikut, ya, dengan trend politik yang dibawa oleh DAP. Sebab itu saya tegas bahawa sentimen yang dimainkan oleh DAP berkesan politically, berkesan, tetapi secara keseluruhan dan secara sosialnya dia telah memecah belahkan rakyat, membahayakanlah. Dia akan melemahkan negara secara umumnya, kerana kita lihat pemikiran Cina ini terus dibawa ke sebelah kiri, malah lebih jauh daripada orang kata masyarakat Melayu, ya. Maka kita semakin berjauhan, maka pemikiran kita semakin berjauhan juga. So kita tak faham, ya, sesama kita orang Melayu tertatanya kenapa Cina anti-establishment. Sebenarnya Cina bukan anti-establishment. Mereka mahukan wakil yang betul-betul boleh membawa kemajuan dan menjaga kepentingan mereka. Pada masa yang sama, MCA tak berupaya disebabkan MCA tak ada fighter-fighter yang boleh menerangkan, yang boleh tarik balik, yang boleh mencerahkan, menetralkan doktrin-doktrin daripada DAP ni. Sebab doktrin mereka sangat strategik dan tersusun, ya. Dan pada masa kita menjadi kerajaan, saya rasa itu antara perkara yang kita kena lihat semula lah, ya. Kita terlalu sibuk mengurus tadbir negara, ya, dalam penglibatan dalam pembuat dasar-dasar, sehingga kita tak menjaga perhubungan kita dengan pengundi. Kita tidak pergi memberi penerangan. Itu saya kena akui. Dan itulah yang saya nak buat sekarang. Ada kelemahan lah. Ya, kita memang ada kelemahan. Kita harus akui MCA mempunyai kelemahan yang perlu dibaiki dan disusun secara lebih strategik untuk memenangi semula hati rakyat. Tidak mustahil perkara ini. Tetapi kita kena mulai dari sekarang memberi penerangan kepada rakyat. Kalau rakyat mahukan good governance, mahukan urus tadbir yang baik, maka kita harus fokus kepada urus tadbir kerajaan alternatif, iaitu kerajaan Pakatan Harapan sekarang. Sama ada mereka betul-betul boleh membawa perubahan kepada negara atau tidak. Itu kita perlu memberi penerangan kepada rakyat. Okey. Tadi Neo ada sebut pasal kenyataan-kenyataan nakal daripada sesetengah orang Melayu. Tak semua sebenarnya. Tak semua, tapi ada sesetengah orang Melayu yang bila timbul isu-isu tentang perkauman ni, bila Cina seolah cuba menentuk hak mereka, contoh hak kota. Ini yang dibawa oleh DAP yang kita tahulah. Betul. So, keluarlah kenyataan-kenyataan nakal macam Cina ni pendatang saja, sama macam India. India dibawa oleh British, Cina dibawa oleh British untuk bekerja di lombong biji timah. Okey. So, ni sebenarnya kenyataan-kenyataan yang nakal yang boleh menjejaskan keharmonian kaum. Ni rasa macam mana?
Sedangkan sekarang ni 66 tahun Malaysia merdeka, sebenarnya tok nenek moyang tu main dah lama. Zaman apa dekat Taiping lagi, apa Ya, sebelum zaman perang larut lagi. pelang Gihin Haisan. Ya. Zaman tu kan. Ya. Gihin Haisan lagi. Time tu. Jadi generasi Cina sekarang ni di Malaysia sebenarnya dah Generasi keempat. Generasi keempat, kelima. Kelima dah. Saya 4 lah. 5, 6 pun dah ada. Dah. So isu macam tu sebenarnya tak patut je bagi saya memang tak patut lah. Memang tak patut. Perkataan ataupun ucapan kenyataan yang tak bertanggungjawab inilah yang menyebabkan China mula menjauhkan diri daripada Barisan Nasional. Ya. Kerana setiap tahun, setiap kali ada Perhimpunan Agung UMNO je, setiap kali ada pemilihan saja, China akan dijadikan mangsa. Akan adalah fighter-fighter yang gunakan sentimen perkauman ini untuk meraih undi. Sehingga China ni ataupun pendatang ataupun India ni dijadikan topik supaya untuk menarik perhatian para perwakilan, ya. Dan ini menjadi trend sehingga ada pemimpin yang mencium keris dan mencabar, mengeluarkan kenyataan setiap kali kita nampak trend itu. Sebab itulah DAP menggunakan segala kelemahan ini untuk mendoktrinasi pemikiran China bahawa BN ini adalah kerajaan yang resis. Kerana UMNO resis. Kan? Pada awalnya, ini adalah sejarah dan fakta. Ya? Dan apabila perkara ini sudah, kerana masa itu Pakatan Rakyat didominasi oleh 3 parti utama, PKR, PAS dan DAP. Dan PAS pula akan menggunakan sentimen agama untuk mempengaruhi rakyat orang Melayu, kan? Dan kombinasi itu nampak memang berkesan lah 2008 tu, di mana mereka dapat memenangi beberapa negeri, termasuk Selangor masa itu, kan? Kelantan, Terengganu, Selangor, Penang, kan? Dan Kedah pada masa itu. Kedah belum ada. 2008 mereka menang, dan Nasri Selangor itu, yes, arwah, ya, Haji Azizan, ya. Selangor bermula 2008. Pada 2008 juga. Sama dengan Penang. Ya, kerajaan campuran, ya, di mana PAS, DAP dan keadilan masa itu menubuhkan kerajaan baru. Ya. Maka apabila masuk 2014, mereka mula attack dari aspek urus tadbir negara. Apabila pemimpin mereka menggunakan individu, kelemahan individu, ya, secara serangan peribadi, mereka menyerang kelemahan pentadbiran pada masa itu, fitnah dan sebagainya. Ini punca dia semua DAP lah, dia ambil kesempatan lah. Memang saya memang setuju bahawa ini adalah permainan yang mereka bawakan, ya, ya, untuk berkauman. Memang itulah doktrin DAP ke semua peringkat masyarakat Cina, ya, iaitu UMNO, resis, MCA tak boleh nak membela nasib rakyat Cina, masyarakat Cina. Maka kena bagi dia peluang. Sebab apa? Dia boleh melawan UMNO. Kalau MCA lemah, biar kami yang melawan UMNO. Pada masa itu, kan? Hari ini mereka dah bersamalah, kan? Dah orang kata dari kawan, lawan menjadi kawan. Tetapi masa dulu segala fitnah, tomahan dan sebagainya dikeluarkan oleh DAP terhadap UMNO. Berapa pemimpin MCA yang terlibat dalam rasuah? Tapi orang Cina ni sedar tak perkembangan kaum Cina ni banyak dibantu juga dalam masa BN menjadi kerajaan. Lahirnya jutawan Cina berasal daripada perkongsian ekonomi yang diterajui oleh kerajaan Barisan Nasional. Ya. So orang Cina ni dah banyak jadi tekun-tekun kaya apa semua dan tak terlibat dengan secara nyata dengan politik. Tapi ada ahli politik yang berkait rapat dengan tekun-tekun ni. So kalau nak ikutkan, dah kaya, dah senang, kenapa lagi nak terpengaruh dengan dakyah-dakyah daripada DAP ni, dan kenapa lagi nak jadi
kata playmaker dalam politik orang Cina ni? Saya tak rasa dan saya tak setuju bahawa mereka menjadi kartel untuk mempengaruhi politik. Sebenarnya Cina ini kita kena lihat. Mereka betul, saya yakin ramai yang bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Barisan Nasional kerana peluang pembangunan ekonomi dan peluang yang mereka dapat sehingga mereka menjadi kaya. Tetapi bagi pandangan orang Cina adalah itu adalah atas usaha. Tetapi saya yakin tanpa ada peluang, usaha itu mungkin tidak sebegitu berkesan. Maka Cina faham. Cuma apabila ada isu-isu mengenai ketirisan, rasuah, peras ugut, ini yang menyebabkan tycoon-tycoon ni mula merasa kecewa apabila kekayaan mereka terpaksa diguna ataupun kekayaan mereka terpaksa memberi kepada pemimpin politik contohnya, kerana nak membalas budi, membalas jasa dan sebagainya. Mereka rasa tertekan dan ada seketika pembangunan ekonomi dah jadi tepu, tetapi mereka masih menjadi piggy bank kepada individu tertentu yang sering meminta sumbangan dan sebagainya, tetapi apabila mereka melihat kembali duit, mereka tidak kisah duit itu sekiranya digunakan untuk pembangunan negara ataupun memberi manfaat kepada masyarakat. Tetapi mereka lihat kekayaan itu, duit itu yang diberi, sumbangan mereka itu tidak turun ke bawah. Itu yang menyebabkan ramai yang kecewa. Dan isu itulah yang digunakan oleh DAP untuk mempengaruhi pemikiran mereka. DAP ni kaki cucuk lah. Itu memang itu adalah kepakaran mereka. Han, itu memang kepakaran mereka daripada dulu, kini selamanya. Macam Rafiji duk kata lah, kerja kita menghasut dan bila jadi menteri dia tak boleh menghasut. Dia tak tahu nak buat apa. Itu yang dia susah nak bercakap sekarang ni, kan? Tetapi back to apa yang saya kata, ini adalah fakta. Kerja mereka adalah menghasut dan mereka mengakui sendiri. Bagi saya itu adalah strategi politik mereka yang bagi saya berkesan. Cuma saya kena akui, MCA dalam usaha nak memperkuatkan diri, nak memperbaharui imej parti ini, kita kena fokus kepada penerangan. Nak reform lah. Kita kena reform dan transform. Sebab saya selalu katakan, reset, rebuild, restore. Reset, rebuild, restore. Ya, kita kena reset semula dan mula rebuild, baru kita boleh restore the glory. Sebab tu kita kena fokus memberi penerangan pada rakyat. Sebab Cina ni, bagi saya komuniti Cina ni dia kurang peka dengan perkembangan politik. Kerana tumpuan mereka adalah dalam aspek ekonomi. Mereka lebih tumpu kepada ekonomi, perniagaan dan sebagainya. Maka kepekaan mereka terhadap politik ni kurang. Maka mereka senang dipengaruhi oleh sentimen. Maka bagi saya sebagai sebuah parti politik, kita yang mewakili masyarakat Cina, kita perlu memberi gambaran sebenar kepada masyarakat Cina. Sekarang mungkin kita tidak berada dalam kabinet, tetapi kita harus memberi tahu dan memberi penerangan pada rakyat, khususnya masyarakat Cina mengenai perpaduan. Kerana kita tidak mampu melihat polarisasi kaum ini terus berlaku sehingga menyebabkan perpecahan sosial di negara kita. Politik masa kini, walaupun Pakatan Harapan dah bersekutu, bekerjasama dengan Barisan Nasional, tapi masih ada lagi kedengaran bunyi-bunyi 3R yang dimainkan oleh sama ada Perikatan Nasional atau di pihak Pakatan sendiri. Baru-baru ni Lim Guan Eng petik pasal kegusaran orang Cina. Kalau Gelombang hijau menguasai, maksudnya dekat sini orang Cina akan tergugat kalau parti Melayu kembali mendominasi kerajaan. So, setahu saya, sememangnya Melayu yang mendominasi kerajaan sekarang ni pun daripada dulu sampai sekarang. So, betul ke orang Cina rasa tergugat? Inilah misconception dan misperception yang cuba selalu dibuat dan dibawa oleh pemimpin DAP. Saya dah mengeluarkan banyak dalam TikTok saya mengulas isu mengenai kenyataan DAP Lim Guan Eng lah khususnya. Saya tahu dalam DAP mungkin ada 2-3 orang pemimpin mereka yang orang kata mesra kepada semua. Tetapi
yang menjadi puncanya adalah kenyataan itu seringkali datang daripada pemimpin tertinggi di AP yang dah menjadi kekerajaan pada hari ini. Dia bukan Lim Kit Siang yang cakap kan? Lim Kit Siang pun ada, anak pun ada. Oi. Ya, Lim Kit Siang yang mengingatkan kepada mengenai insiden 13 Mei. Ya. Anak pula mengenai gelombang hijau. Ya, di mana dia mengatakan bahawa kalau undi sana, kalau tak undi PH nanti kita tak boleh, lelaki tak boleh pergi gunting rambut salon dengan perempuan, kita tak boleh pakai seluar pendek. Ini bagi saya adalah kenyataan yang tidak bertanggungjawab dari pihak kerajaan. Mereka terlalu terbiasa dengan menghasut. Hari ini mereka dah lupa mereka menjadi kerajaan. Kerajaan tanggungjawabnya apa? Adalah untuk pembangunan. Adalah untuk menjaga keharmonian. Memudahkan rakyat. Memudahkan rakyat. Kita tidak perlu nak mengingatkan pada rakyat mengenai pihak lawan. Mereka pembangkang. Kalau pembangkang mengeluarkan statement yang tidak bertanggungjawab, menyentuh 3R, sebagai kerajaan, kamu boleh ambil tindakan. Betul. Tetapi kalau kamu kerajaan yang berbuat tindakan ini dan tak ada tindakan dikenakan atas kamu, rakyat akan pertikaikan. Betul. Rakyat akan tanya kenapa ada selective prosecution. Betul. Kan? Bagi saya, sebagai sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kamu seharusnya memikirkan kepada kelangsungan hidup rakyat. Betul. Pembangunan negara, ekonomi negara sekarang yang perlukan perhatian kerajaan. Bukannya isu perkauman. Betul. Semua rakyat dah sedar. Semua orang dah tahu apa yang kamu boleh buat, apa yang pihak pembangkang boleh buat dan mereka bawakan. Mereka tahu, mereka boleh buat pilihan sendiri. Apa yang kita patut buat sekarang untuk kerajaan adalah memberi manifesto dan komitmen mengenai pembangunan ekonomi. Itu yang lebih penting, bukannya pergi menakut-nakutkan rakyat lagi. Ini bagi saya kenyataan yang tidak bertanggungjawab dan tidak benar, kerana politik Malaysia memang didominasi oleh orang Melayu. Kita ikut komposisi kaum lah. Ya. Kan? Komposisi kaum 60, 30, 10. Yes. Itu basic dia. So, sama juga dengan bila jadi macam tu, so orang Cina, saya rasa yang bawah ni tak pernah risau pun. Kalau ada good governance, Orang tak tak perlulah kita risau. Kalau ada good governance, kita akan buat satu dasar yang memberi faedah kepada semua. Kita tak perlu pun sentuh isu kaum. Betul. Kalau negara ni makmur, maju, semua kaum akan menikmati kemajuan ini. Tanpa perlu kita sebut dan lihat pun apa dia punya kaum dan warna kulit. Tak perlu. Betul. Kalau kita ada satu contohnya lah, ekonomi yang baik, perniagaan yang baik, semua akan dapat menikmatinya. Kan? Saya tak kisah, saya pergi kedai, saya hanya memikirkan apa yang baik untuk saya, produk yang baik untuk saya, kan? Aktiviti yang baik untuk saya. So, kenapa kita hanya perlu melihat dan membezakan antara warna kaum dan kepercayaan agama? Sepatutnya 66 tahun ni kita dah berasimilisasi. Ya. Macam mana Datuk Seri Najib cuba bawakan dalam konsep gagasan satu Malaysia dulu. Ya, kan? tetapi kita move backward kerana ada pihak ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Yang nak mengapi-apikan, yang nak cucuk-cucuk rakyat ni supaya balik perpecahan kaum. Kepada divide and conquer punya tapi konsep. Kalau kita tengok dulu kan, kita lebih mesra. So, saya orang kampung, duduk kat kampung, berkawan dengan orang Cina, main bola sekali apa semua. Ya. Kita lebih mesra. Orang Cina boleh main rumah kita. Betul. Orang Melayu boleh pergi rumah orang Cina. Ada anjing pun kita tak kisah apa semua. Tapi sekarang kita nampak gap. Orang Cina dah duduk sekelompok. Dulu kita ada mutu asing dengan ahli. Ya. Sekarang dah kurang benda tu. Betul. Macam mana? Itulah yang saya cakap tu. Permulaannya daripada 2008 apabila ada pihak yang menggunakan isu perkauman inilah menjadi modal politik mereka untuk meraih undi. Itu yang kita telah sacrifice lah, keharmonian antara kaum tu. Saya nak jadikan contoh, saya suka membuat perbandingan dengan Sabah dan Sarawak. Kerana kita lihat keharmonian tu masih intact sampai hari ini. Kita masih dapat melihat masyarakat di Sabah, Sarawak, mereka lagi ramai suku kaum. Tetapi mereka boleh hidup bersama sebagai saya orang Sarawak, saya orang Sabah. Ya?
Sama juga kalau di Semenanjung mungkin saya bangsa Johor. Kan? Orang Kelantan. Tengok. Orang Kelantan, Kawin Cina kecek ke? Kelantan. Cina ke, India ke, Melayu ke, Siam pun dia kecek Kelantan. Kawin kecek Kelantan lah. Ya. Kalau orang Kedah, Orang Kedah, cakap utara. Kenapa isu ini tak wujud di negeri-negeri sebegini? Kerana mereka menumpukan kepada kebersamaan. Mereka tak cakap pasal isu Cina, ni tak boleh, itu tak boleh, Melayu macam ni, Islam macam tu. Tak ada. Tetapi kita boleh hidup secara harmoni. Di Borneo, di Kedah, di Kelantan, di Johor. Kenapa? Kerana mereka tidak main sentimen perkauman. Mereka lebih melihat kepada kebersamaan, semangat kenegerian itu. Itu yang patut kita lakukan untuk Malaysia. Semangat kebersamaan. Kebersamaan. Bila badminton, Thomas Cup, Cina main, Melayu pakat sokong. Ya. Bila bola, kebanyakan player bola adalah Harimau Malaya. Harimau Malaya. Cina pakai baju Harimau Ya. Malaya. Datang main. India pun sama menyokong. Walaupun pasukan tu dominasikan oleh orang Melayu. Badminton, Cina. Orang Melayu sokong. Orang Melayu pun sokong. Kita nak benda tu. Ya. Jadi untuk pergi ke arah tu, kononnya ada pandangan, dia dah mula makam ni. Dia ada pandangan untuk kembali bersama tu, kita kena hapuskan sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan, sebab sekolah ni adalah punca kepada Perpecahan. gap. Jadi gap, dia belum berpecah lagi tapi dia jadi gap sistem pelajaran yang menyebabkan orang Cina tak memahami budaya dan resam Melayu, orang Melayu tak memahami budaya resam orang Cina, begitu juga orang India, sebab ada sekolah jenis kebangsaan tu. Sedangkan sekolah jenis kebangsaan ni wujudnya pada zaman perikatan dulu lagi, bukan perikatan nasional, perikatan masa kemerdekaan sebelum Barisan Nasional. Ya. Nama Barisan Nasional yang asal adalah Perikatan Parti Perikatan. Cap Kapal Layar. Betul. Okey. So betul ke kalau dengan menghapuskan Sekolah vernacular, sistem vernacular ni kita boleh kembali? Saya tak setuju. Tak setuju. Kerana sistem sosial, perpecahan polarisasi kaum ini, bagi saya, punca dia bukan sebab pendidikan. Pendidikan dengan isu sosial ataupun polarisasi kaum ini adalah dua perkara, isu pokok yang berbeza. Sama sekali. Kerana saya sendiri sebagai contoh, saya memang asal dari sekolah vernacular. Tapi ramai orang... Sekolah mana? Sekolah rendah jenis kebangsaan Hualien di Taiping. Taiping. Ya. Tapi ramai yang tanya, kenapa kamu boleh cakap bahasa dengan begitu fasih? Walhal sebab saya main bola. sebab saya main bola. Itu nampak tak? Itu antaranya. Saya main bola, saya bergaul dengan masyarakat lain, termasuk kawan India, Melayu dan sebagainya. So bagi saya, sistem pendidikan ini bukan punca kepada perpecahan. Sebab kalau kita nak katakan sistem pendidikan ini menjadi punca kepada perpecahan, macam mana kita dulu boleh hidup harmoni? Padahal sistem vernacular school ni dah wujud sebelum merdeka lagi. Sekolah dah wujud beratus tahun pun ada. Betul. Tetapi kita boleh hidup secara harmoni dulu. Isu perkauman ni hanya muncul dewasa ini. Dalam 15 tahun ini. 10 tahun kebelakangan ini. Kenapa? Kerana mainan politik yang dibawa oleh pemimpin-pemimpin politik yang tidak bertanggungjawab. Betul. So, kalau kita nak hapuskan sekolah vernacular school, adakah dengan menghapuskan sekolah vernacular school boleh menyelesaikan masalah perpaduan apabila pemimpin politik itu sendiri masih memainkan isu perkauman? Betul. Saya setuju dengan perkara ni sebabnya bila kita bercampur, dulu kita bercampur main satu padang apa semua, pemimpin-pemimpin yang tak senang dengan perpaduan kaum ni, dia akan keluar pula kata bahaya. Lu biar anak lu main sama itu orang Melayu, nanti dia sudah masuk Melayu. Itu bahaya. Macam mana pula tu? Ya, bagi saya itu tidak menyelesaikan masalah. Dan adakah sistem pendidikan kita sudah bersedia? Itu yang penting. Itu Kementerian Pendidikan kena mengkaji dan tanya secara menyeluruh. Get all the stakeholders untuk involve.
Sama ada betul ke ini isu utama ni? Isu pokok ni yang menyebabkan perpecahan ni. Adakah dengan menghapuskan vernacular school ni boleh merapatkan silaturahim rakyat ataupun akan lagi teruk? Itu kita kena lihat. Sebab kita tak boleh membuat andaian. Ini adalah satu dasar negara yang boleh memberi kesan kepada generasi kita. Bukan saja generasi yang akan memasuki sistem itu, tetapi generasi yang seterusnya. Kita tak nak negara ni dah ada masalah polarisasi kaum dan terus retak. Kan? So kita nak memperbaiki isu apa? Isu pendidikan. Okey, isu pendidikan ni kenapa? Mutu pendidikan. Macam mana nak meningkatkan mutu pendidikan? Taraf tu, itu polisi dasar. Tak ada kaitan dengan kaum. Okey, isu kaum. Isu kedua pula, isu kaum. Isu perpaduan nasional. Adakah isu perpaduan ni dengan sistem pendidikan ni boleh selesaikan masalah? Pendidikan begin from home. Kita, mak bapak kita yang kena mendidik dari awal. Anak ni dilahirkan seperti kain putih. Ya. So, mak bapak ni yang mencorak. Yang mencorak pemikiran mereka. Walaupun cikgu-cikgu ni ada yang terpengaruh dengan doktrin yang tidak sepatutnya. So, itu yang bagi saya, kita mempertingkatkan sistem pendidikan, mutu pendidikan kita. Mutu pendidikan. Ramai saya cakap ni bagi pihak Cina, mereka lebih rela hantar anak-anak mereka ke sekolah vernacular, sekolah Cina kerana mereka lebih yakin dengan mutu pendidikan di sekolah Cina. Kenapa? Bukan nak merendahkan, tetapi mereka rasa di sekolah Cina cikgunya lebih tegas. Mereka mempunyai pengawasan dan juga kerja rumah yang lebih berat. Maka anaknya tak ada ruang untuk bermain-main, mereka lebih fokus dengan pelajaran. Mereka nak anak dia susah dulu supaya besar nanti mereka jadi orang yang tanggungjawab. Padahal mereka rasa pergi ke sekolah aliran kebangsaan ini, cikgunya disebabkan oleh terlalu ramai pelajar, cikgunya mungkin tidak mampu untuk memberi tumpuan sepenuhnya kepada anak mereka kerana kelasnya lebih besar. Bilangannya, maksud saya, bilangannya lebih besar, cikgu pula dengan tekanan terpaksa menjadi membuat kerja-kerja pentadbiran dan sebagainya. Ini sistem. So, bagi saya, kementerian perlu memperkukuhkan dulu sistem supaya waris ibu bapa yakin dengan sistem itu. Bagi saya itu dulu. Kita boleh perbaiki, barulah kita cakap combine. You nak ajak orang datang rumah you tak siap. Macam mana orang nak pergi? Kiranya sekarang ni selepas PRU 15, rakyat bagi peluang lagi kepada DAP untuk memerintah negara bersama dengan Pakatan Harapan dan kali ini bersama dengan bekas pemerintah negara Barisan Nasional. Jadi inilah peluang DAP, Barisan Nasional dan PKR untuk duduk bersama, termasuk Parti Amanah Negara, untuk duduk bersama dan memperbaiki sistem negara pendidikan Malaysia ni ke arah yang lebih memberangsangkan. Ya, bagi saya start daripada apa? Jangan duk main api lagi. Modul. Sistem orang kata silibus pendidikan kita. Kita lihat sekarang silibus tu mungkin boleh kita perbaiki, ada ruang untuk perbaiki. Maka tumpukan kepada itu. Sekolah vernacular school ni pun kita dah buka kepada kaum bukan lain. Itu contoh zaman Barisan Nasional. Barisan Nasional. So, contohnya di Taiping, ada sekolah Cina vernacular school ni di mana bilangan pelajar bukan Cina ni lebih daripada bilangan pelajar Cina di Kamunting. Bayangkan. Orang Melayu di KL pun saya yakin ada beberapa sekolah di mana bilangan bukan Melayu lebih ramai pada bilangan bukan Cina lebih ramai pada pelajar Cina. So, bagi saya ini tak ada isu. Betul. Isunya adalah pendidikan, sistem tu kena perbaiki dan juga sistem sosial kita. Sebab tu bagi saya usaha DAP dulu untuk masuk ke sekolah Cina, ya, mempengaruhi dongzong persatuan-persatuan untuk membenci kerajaan, ini perlu dihentikan, ya, kerana mereka memberikan mesej yang tidak tepat untuk menaikkan sentimen membenci kerajaan. Hari ini mereka dah menjadi kerajaan. Saya harap mereka boleh memberikan mesej yang lebih tepat kepada wakil-wakil ini, ya, sekolah-sekolah. Memberi mesej menekankan kepada perpaduan.
kebersamaan. Jangan lagi main isu politik, perkauman. Oh, kita tak boleh macam ni, kalau macam ni kita akan hilang identiti kita. Padahal mereka ni bagi saya inconsistent. Kan? Contohnya Lim Guan Eng. Dulu saya ingat dia pernah berkata, I'm Malaysian first, Chinese second. Tetapi depan orang Cina, Malaysia. kita kena pertahankan hak orang Cina. Hipokrasi. Kan? Bagi saya tak kata semua keseluruhan DAP macam ni, tetapi pemimpin-pemimpin DAP perlu lebih bertanggungjawab untuk memberi gambaran yang jelas dan tepat kepada wakil-wakil masyarakat mereka. So itu DAP punya ni lah. Okey, MCA yang setelah yang telah diketepikan kepercayaannya oleh masyarakat Cina, kita tengok so MCA ni menurun start sebelum 2008 lagi sebenarnya. Sebelum hampir 2008 tu, kemudian 2008 sampailah sekarang. So tinggal berapa kursi? 2 kursi saja. Kita naik Parlimen. daripada 14 ke 15 lah. Itu- Yang lepas tu sokongan Cina, saya terpaksa cakap dan perbetulkan di mana sokongan Cina telah meningkat. Walaupun tak banyak. Ya. Sekarang pada PRU 14, kita hanya ada 1 kursi. 1 kursi 2. Satu- Vijay Singh. Vijay Singh hanya selepas PRK. Oh. Lepas orang dah marah dengan pentadbiran PH. PH. Tetapi kalau lihat pada PRU 14, hanya 1 parlimen dan 4 DUN. Dun Tanjung Malim satu kan. Mahan Singh. Dan juga di Johor. Okey. So Tapi sekarang ada 2 parlimen, 7 DUN. Dun. Dan 6 PRN ni kita tak terlibat. tak terlibat. Okey. Okey. So apa peranan MCA pada ketika MCA telah dilihat oleh orang Cina, MCA menjadi lemah, dan macam mana MCA nak ambil balik kepercayaan Cina dalam keadaan cabaran yang sekarang ni? MCA berada dalam Barisan Nasional, ada DAP dalam tu, ada PKR dalam tu, yang mana dua-dua parti ni sebenarnya multiracial, tapi DAP didominasi oleh kaum Cina. So macam mana MCA nak hadapi benar tu? Sebab dengar desas-desus, adalah orang kata MCA ni tak boleh harap lah, bewak hidup lah. Sedangkan MCA ni salah satu parti yang banyak berjasa kepada negara bersama dengan UMNO. Statement ini hanya ejen propaganda je yang cakap. Kalau you pergi, kan, you pergi on the ground, saya rasa orang Melayu lebih selesa dengan MCA. Betul? Kan? Kalau orang Cina pun, orang Cina yang nampak dan faham, mereka sebenarnya lebih yakin dengan MCA. Cuma sentimen itu semasa PRU, dan sentimen itu saya berulang kali saya sebut. Mereka bukan benci MCA, tetapi disebabkan oleh koalisi Barisan Nasional itu. Apabila sentimen yang digunakan, rasuah, bad Mereka governance. tercucuk. Ya, satu undi untuk sekian, satu undi untuk faham. So, Faham. isu inilah yang menyebabkan China stay away from MCA. Kerana tanggungjawab parti yang kita bawa itu, Barisan Nasional itu, mereka sudah hilang keyakinan. So macam mana MCA nak mengatasi benda ni? Bagi saya nak mengatasinya, MCA kena membuat pembaharuan. Pembaharuan ini mungkin sebelum ni ada, tetapi mungkin kurang drastik. Tetapi sekarang kita tidak ada ruang dan peluang untuk berjalan seperti cara lama. Kita kena membuat secara drastik supaya rakyat boleh nampak kesungguhan MCA dalam pembaharuan ini dan meneruskan perjuangan untuk semak dan imbang. Kerana sekarang kita dapat melihat Pakatan Harapan khususnya DAP yang menjadi kompetitor kepada MCA ini telah berada di puncak kuasa. Mereka mempunyai 40 kerusi lebih. So apa yang mereka boleh bawakan kepada rakyat? Rakyat memerhati. Dan rakyat perlu tahu apa yang mereka boleh buat, apa yang mereka tak boleh buat. Bagi kami, MCA, kami menumpukan kepada membantu kerajaan perpaduan ini untuk melaksanakan pembinaan semula ekonomi negara. Itu adalah jelas. Kerana kita tidak mahu
pertelingkahan politik ini membawa kepada kemusnahan negara. Tetapi pada masa yang sama, sekiranya ada dasar yang tidak memberi faedah ataupun dasar yang tidak efektif kepada negara dan rakyat, kita akan bersuara dari dalam. Ramai yang salah faham, oh MCA ni dia ni pembangkang ke kerajaan? Dia macam merajuk. Bagi saya, ini prinsip demokrasi. Takkan dalam demokrasi kita tak boleh ada Bersuara. perbezaan pandangan. Betul. Kita meraihkan Perbezaan. Dan apa yang baik, kita tetap sokong. Presiden saya memberi sokongan. Saya sendiri pun mengeluarkan kenyataan kalau kerajaan contohnya PMX, ya, apabila lawatan ke China, kami meraihkan kejayaan itu. Kami menyokong usaha kerajaan untuk membawa masuk pelaburan. Tetapi sekiranya ada perkara yang tidak baik, kita perlu tegur. Ini adalah demokrasi. Setuju atau tidak, MCA untuk kembali mendapat kepercayaan orang Cina, dia perlu menonjolkan darah-darah muda macam Neo sendiri, Chua dan beberapa orang lagi untuk berada di hadapan MCA sebagai panglima perang MCA. Saya setuju dan inilah yang dibuat dan cuba dilaksanakan oleh Presiden sendiri dan juga kepimpinan parti MCA sekarang. Apabila selepas PRU 15 kita dapat melihat muka-muka baru yang ditonjolkan, walaupun kita kalah tetapi kita mendapat respons yang baik, yang positif. Maka inilah masanya MCA perlu menampilkan dan juga kita ada masa dan ruang, ya, untuk melatih fighters, pejuang-pejuang ini, yang supaya kita boleh lebih menonjol, bukan sahaja menonjol dari segi personality, tetapi menonjol dalam memperjuangkan isu-isu rakyat, isu-isu kepentingan negara. Kita perlukan lebih ramai speaker yang berkarisma, ya, yang boleh membawa suara rakyat secara konstruktif. Maka saya yakin sekiranya MCA dapat melahirkan lebih ramai pemimpin-pemimpin baru yang lebih konstruktif, dinamik dan berkarisma, saya yakin rakyat akan nampak dan memberi peluang kepada kami untuk mewakili mereka. Sekiranya kita tidak berjaya dan tidak mampu melahirkan lebih ramai lagi pemimpin yang berkarisma, maka rakyat tidak ada pilihan kecuali terpaksa memberi kepada DAP. Maka ini bagi saya adalah tanggungjawab MCA sendiri. Sebab tu Presiden MCA telah menyatakan bahawa kita fokus kepada memperkuatkan diri dahulu. Dalam tempoh ini kita tidak terlibat dalam PRN bukan sebab kita merajuk. Kita ada terlibat sama dalam membantu PRN, calon-calon Barisan Nasional. Datuk Seri Wee Ka Siong ada turun penamaan calon. Ya, ke rantau, dun rantau. Dan ramai lagi pemimpin MCA. Kalau gosip-gosip yang mengatakan MCA nak keluar daripada Barisan Nasional, ini hanya mainan politik. Tak betul lah, spekulasi sajalah. Spekulasi, biasa, itu biasa. Sebab setahu saya, ini kenyataan tau. MCA pernah dibagi peluang memerintah menjadi parti tunang negara sebentar. Sewaktu UMNO diharamkan, masa tu Liu Leong Si. Semasa UMNO yang semangat 46 tu. Yes. Dan kita mengawal dan kita menjaga amanah itu. Membantu dan menyokong UMNO dalam proses transisi itu. Itulah semangat setia kawan. Itulah sebab saya marah dengan Lokman Adam ini kerana dia lupa. Cantik. Sebab dia lupa. Betul. Semangat setia kawan yang MCA bawa selama ini, yang kita dokong. Bukan dia dokong biawak hidup, tapi dia dokong semangat setia kawan itu. Dia kalau pada masa tu Tan Sri Lee Leong Si sekarang, Lee Leong Si, dia kalau nak main api dia boleh dah pusing dah sebab dia dah de facto. Dia dah pengerusi Barisan Nasional. Dia dah boleh pusing dah pada masa tu, terus DAP apa semua duduk dengan dia. Yes. Ramai yang buta sejarah. Ialah orang yang baru masuk kan, mana dia faham kan. Tetapi kita ni baca sejarah kita tahulah kan. Itu yang saya nak katakan. Semangat ni sebab tu walaupun saya sendiri terus terang saya cakap, ada pihak selalu duk mengajak kan, jom join PN dan sebagainya. Kami bertegas dan kami tetap yakin dengan prinsip perjuangan Barisan Nasional. Ini adalah perjuangan yang kita dapat lihat daripada dulu
Yang saya cakap ni perjuangan ya. Yang lari daripada prinsip perjuangan itu saya tak nak sebut. Tetapi saya sebut perjuangan. Itu pengkhianat namanya. Kita dapat lihat ramai Cina, masyarakat Cina khususnya lah, sama juga orang Melayu ni, dia rindu kepada zaman Barisan Nasional dahulu. Betul. Yang begitu harmoni, pembangunan yang konsisten, secara saksama, ya. Itu yang kita nak. Dan hari ini sama ada kita boleh mencapai semula atau tidak, saya tak pasti. Tetapi kita kena usaha. Kita kena mendokong prinsip perjuangan ini dan membawa perjalanan politik ini kembali ke landasan yang betul. Itu adalah tanggungjawab kami demi generasi akan datang. Andai katalah, dulu saya pernah dengar Tun Mahathir cakap satu program bersama DAP kalau tak silap saya. Orang Cina pun boleh jadi Perdana Menteri. Ini Mahathir cakap tu hari. Dululah. Andai kata Neo tiba-tiba terpilih menjadi Perdana Menteri, dia petik jadi Perdana Menteri. Apa Neo nak buat? Saya rasa sebagai seorang pemimpin, apa yang dia perlu buat dalam keadaan sekarang ni adalah sebelum kita melihat kepada aspek pemulihan ekonomi adalah penyatuan, kebersamaan, perpaduan rakyat kita tanpa mengira kaum. Bagi saya konsep perpaduan kerajaan perpaduan itu dah baik. Tetapi perpaduan ini bukan sahaja perpaduan politik. Perpaduan masyarakat dan rakyat itu yang penting bagi saya. Jangan kita hanya bersepadu dalam konteks politik saja. Ya. Tapi kita dalam konteks masyarakat kita pecah belahkan mereka. Sebab untuk perpaduan kuasa. Tetapi rakyat secara umumnya mereka tidak merasa. Kita tak memahami agama masing-masing. Ya. Dan tanpa ada perpaduan, kita tak akan dapat menikmati dan mengecapi pembangunan. Mana ada satu negara, saya dah, ialah dengan peluang saya sebelum ni sebagai diplomat dah merantau seluruh dunia ni. Mana ada satu negara yang bergolak, berpecah belah, dapat menjadi negara maju? Betul. Tak ada. Tak ada. Kalau kita nak jadi negara maju, satu-satunya cara adalah rakyat kita 100% bersatu padu. Berada dalam keadaan harmoni, ya. Bersama, menghormati antara satu sama lain. Jangan kita lihat pada perbezaan. Jangan kita lihat pada perkara yang menyentuh sensitiviti orang lain. Kita meraihkan kepelbagaian. What is the long-term economic benefit kepada kita? Kita nak perjuangkan isu yang membawa kebaikan kepada semua. Kalau saya sebagai MCA, saya tak akan bawa satu isu yang hanya membawa kebaikan kepada masyarakat saya. Saya akan bawa isu yang untuk semua. Itulah MCA. Sebab tu saya kata bezanya MCA ni dengan yang lain, dengan kompetitor kita. Sebab kita membawa kepada polisi dasar yang inklusif. Sebab kita menghormati dan kita memahami sensitiviti kaum lain, khususnya kaum majoriti. Sebab tu orang lain akan rasa selesa. Bagi saya pemimpin yang inklusif. Dia tak boleh jadi, saya ni hanya wakil Cina saja, saya wakil India saja. Tidak boleh. Kalau kita dah jadi kerajaan, kalau kita dah jadi pemimpin itu semua lah. Kan? Itu yang kita lupa. Asas. Bagi saya, kalau seorang pemimpin, dia perlu sifat lebih inklusif. Jangan menyentuh kepada mana-mana isu yang boleh mengganggu gugat sensitiviti kaum ataupun agama, tetapi tumpukan kepada pembangunan. Saya yakin, kalau pemimpin itu boleh membawa arah tuju yang sebegini, rakyat rata-ratanya akan sokong kepimpinan pemimpin tersebut. Bercakap tentang perpaduan ni, atas konteks politik, ada pandangan menyatakan parti berasas kaum ni dah tak relevan. So, parti berasas kaum ni yang dah tak relevan ni sebenarnya ditujukan kepada tiga-tiga parti yang dulu berjasa kepada negara lah. UMNO, Parti Berasaskan Bangsa Melayu, MCA China, MIC India. Sedangkan perlu ada organisasi yang berasas kaum ini kerana kaum itu saja yang memahami pantang larang budaya resam bangsa tu sendiri, tentang agama mereka apa semua. Ya, kita tahu bahawa macam UMNO, syarat-syarat nak masuk UMNO tu orang Melayu beragama Islam.
Tetapi ada bangsa lain seperti Bumiputera, boleh. Sarawak boleh masuk UMNO walaupun beragama lain. Sebab dia dalam status Bumiputera. Ada juga orang Cina dalam IC dia Cina, orang India dalam IC dia masih lagi tulis India, tapi beragama Islam boleh menjadi ahli UMNO. Begitu juga dengan MCA sebenarnya. MCA ada orang Cina beragama Islam masih lagi jadi ahli MCA. Saya ada kawan seorang nama Azman Cheng, kan, Kelang. So dia As long as you are Chinese, MCA. Ha. Dan bagi saya itu bukan isu. Inilah misconception. Bagi saya ini adalah parti yang diwujudkan. Saya sebut 3 parti utama ni, UMNO, MCA, MIC, parti 3 komposisi kaum utama ni diwujudkan dahulu lagi sebab untuk mewakili kaum masing-masing. Ini cerita sebelum sejarah, sebelum kemerdekaan, kita mencapai kemerdekaan lagi. Apabila nak mencapai kemerdekaan, apa syarat dia daripada British? Adalah 3 kaum ni boleh bersama. Maka atas prinsip itu, 3 persatuan ini ataupun organisasi ini bergabung di bawah parti perikatan. Kan? Perikatan. Tapi walaupun mereka bertanding mewakili kaum masing-masing, tetapi atas bendera, atas bawah satu payung. Satu payung. Itulah konteks yang orang tak faham. Tapi kita tak boleh nak sebabkan nak parti perikatan, kita mansuhkan UMNO, MCA, MIC, tak boleh. Sebab mereka yang memperjuangkan. Jadi setuju atau tidak, Barisan Nasional ni harus diperkasakan lagi supaya menampakkan dialah inklusif. Parti tonggak, bukannya UMNO parti tonggak atau MCA atau MSC. Kita kena nampakkan Barisan Nasional ni adalah parti multiracial. Itulah sepatutnya. Sebab tu, setiap kali pilihan raya, kita guna bendera Barisan Nasional. Kita tak guna bendera UMNO. Kita tak guna bendera MCA dan MIC. Sebab tu kita begitu pentingkan. Saya sendiri mendukung prinsip perjuangan Barisan Nasional. Saya berulang kali sebut, inilah formula politik yang paling berkesan untuk masyarakat majmuk seperti di Malaysia ini. So, Barisan Nasional kena buat something untuk memperkuatkan lagi. Jangan nak gelar raya saja barulah nak cari parti-parti komponen ini. Baru nak duduk bersama. Betul. Sepatutnya MCA, MIC, UMNO ni dah ada branding BN di atas dia. Bukan pergi mana-mana pun BN. Betul. Dan benda ni tak muncul datang bergolek. Benda ni hasil permuafakatan dan juga kebersamaan kita. Maknanya apa? Kita dah terlalu lama sampai kita take things for granted. Ya. Kita hanya berjumpa apabila ada setahun mungkin 2-3 kali ada raya. Sekarang pun raya pun dah tak jumpa dah parti-parti komponen ni. Oh, macam tu. Dulu kan ada aja event kita akan panggil. Kalau di kawasan luar bandar kan, UMNO ada event dia akan panggil parti komponen bersama. Kita akan duduk buat program bersama. Kalau MCA ada program dulu akan jemput semua untuk datang support. Betul. Tetapi benda ni dah tak ada dan menyebabkan hubungan silaturahim antara komponen Barisan Nasional dah kurang. Longgar. Dah longlai. Tetapi apa yang pemimpin kita buat pada hari ini? Adakah pemimpin kita fokus untuk mempereratkan, merapatkan saf antara parti-parti komponen ataupun ahli-ahli Barisan Nasional? Tidak. Atau jadi makin jarak. Kalau kita nak menjarakkan lagi kita, maka binasalah BN. Betul. Itulah yang musuh politik kita nak. Sebab itulah yang brand yang terbukti, berkesan dan boleh memberi ancaman kepada musuh-musuh politik Barisan Nasional. Dia perumpamaan dia macam inilah. Jangan jadi macam gunting. Nampak lurus tapi memisahkan. Jadilah seperti jarum. Nampak bengkang-bengkok tapi mencatumkan. Betul. Okey. Harapan Neo sebagai ahli MCA, sebagai yang saya nampak youngster MCA fighter, the young future leader of MCA ni, harapan Neo untuk masyarakat Cina ada nak bagi peluang balik kepada MCA atau macam mana?
Saya tak berani kata saya ni future leader atau apa. Itu terpulang pada Bakar rakyat. sikit. Itu terpulang kan. Bagi saya hanya boleh membawa message. Saya sebagai messenger. Saya membawa message kesederhanaan, kebersamaan dan perpaduan. Sebagai wakil MCA, tanggungjawab saya adalah melihat semula perpaduan antara kaum, membawa masyarakat Cina untuk merapat semula hubungan silaturahim tu dengan semua kaum, ya, bukan saja Cina, Melayu, India, tetapi kaum-kaum lain juga, termasuk Sabah, Sarawak, orang asli, orang Siam dan sebagainya. Kita perlu merapatkan semula struktur sosial kita. Itulah yang MCA nak perjuangkan, dan pada masa yang sama kita juga akan memastikan ada semak dan imbang, di mana kerajaan perlu ada constructive criticism di kalangan sesama kita ni, supaya kita dapat lihat pembangkang pun hanya membawa isu-isu yang remeh, ya, yang bersifat destruktif, isu-isu agama dan sebagainya. Tak ada seseorang ataupun sebuah parti yang tumpukan kepada isu-isu nasional, isu-isu negara dan rakyat. Tetapi kita lihat, walaupun ada 2 orang wakil parlimen dalam parlimen, ahli parlimen, tetapi Presiden Datuk Seri Wee Ka Siong, dia akan sentiasa ada di parlimen dan membangkitkan isu-isu hak rakyat, memberi kepentingan yang memperjuangkan kepentingan rakyat. So, apa segala ruang, walaupun sekecil-kecil jarum pun, lubang cacing pun, kita akan berjuang selagi kita ada peluang untuk membawa mesej dan juga isu suara rakyat, supaya perkara ini dapat memberi manfaat kepada semua. Harapan kepada kaum Cina. Saya harap kita boleh melihat dengan lebih objektif lah. Orang Cina perlu lebih peka ataupun peka dalam aspek politik, ya, kerana politik ini menentukan dasar yang boleh mempengaruhi ekonomi negara. Maka saya haraplah, ya, even masyarakat Cina, saya juga menyarankan supaya lebih mengambil tahu mengenai perkembangan politik, bukan saja perkembangan politik Cina, masyarakat Cina, tetapi secara nasional. Kita sebagai sebuah negara, sekiranya ada isu, kita sama-sama kita mempertahankan kepentingan negara ini dan menunjukkan kepada kaum-kaum lain bahawa kita, orang Cina, juga mempunyai sifat yang menghormati orang lain. Kita menghormati orang Melayu, kita menghormati agama Islam, supaya orang lain akan menerima kita dengan seadanya. Begitu jugalah hak-hak orang India kita hormat. Ya, orang India, dan kita juga nak hak-hak kita, ya, tidak dicabar. Kita tidak ada nak hak apa pun. Kita cuma nak hidup secara aman, damai dan sama seperti orang lain. Itu sahaja bagi saya. Ada satu soalan cepumas lagi. Betulkah orang Cina di Malaysia didiskriminasi? Bagi saya ini adalah sentimen yang dibawa oleh, seperti saya kata tadilah, ahli politik yang tidak bertanggungjawab. Balik-balik yang tu lah, sama lah. Yang itulah. Dia Hari ini mereka jadi kerajaan, mereka dah tak boleh cakap dah. Ada diskriminasi. Betul. Siapa yang nak perjuangkan? Sekarang ni dia tembak yang lain pula. Dia tembak orang lain pula. So bagi saya ini adalah persepsi. Persepsi yang digunakan untuk mempengaruhi pemikiran elektorat dia. Tetapi bagi saya sebagai seorang Cina, Malaysia, saya sendiri rasa saya bersyukur dapat hidup di negara yang aman ini, tetapi saya nampak ada kepincangan, ada keretakan dalam struktur sosial kita yang perlu kita pelihara dan perbaiki. Kita perbaiki, perkukuhkan lagi lah. Ya. Okey. So, apa yang Cina nak? Kita dapat Cina nak 3K. Kestabilan, keharmonian dan Keamanan. Keamanan, keselamatan. Ya. Okey. Itu yang Cina nak sebenarnya. Wak Imah kata siapa pun memerintah perkara inilah, perkara pokok inilah yang Cina mau untuk terus hidup bersama masyarakat lain di Malaysia ini dalam keadaan aman dan harmoni. Ya. So, cucuk cerita ulas cakap orang kita. Tapi jangan cucuk bagi orang marah. 3, 2, 1.